Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid semua, sebelum Ustaz meneruskan kelas pada petang ni, dalam video inilah maksud Ustaz nak mohon maaf dulu sebab tidak dapat untuk melakukan kelas online disebabkan Ustaz ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, kelas online tersebut Ustaz gantikan dengan menghantar video pelajaran ataupun subjek sirah yang kita akan belajar pada hari ini dalam pelajaran 9, peristiwa-peristiwa penting yang berlaku tahun kedua Hijrah hingga tahun kelima Hijrah. Okey, murid-murid semua, untuk pengetahuan murid-murid semua, murid-murid boleh rujuk buku teks, muka surat, buku teks sirah, muka surat 71 hingga 72, dan juga murid-murid boleh rujuk PDF yang Ustaz share dekat Google Classroom tersebut. Okey, dalam tahun keempat Hijrah ini yang kita akan belajar pada hari ini ialah tahun keempat Hijrah. Tahun keempat Hijrah ini ada 3 peristiwa yang berlaku. Okey, ada 3 peristiwa yang berlaku, yang mana yang pertama adalah kewafatan Zainab. Okey, yang pertama adalah kewafatan Zainab. Yang kedua adalah perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hindun ataupun Ummu Salamah. Yang ketiga ialah kelahiran Husin bin Saidina Ali, yang itu yang kita akan tengok pada hari ini. Jadi bila Ustaz tanya murid-murid semua, tahun keempat Hijrah ada berapakah peristiwa yang berlaku? Murid-murid boleh bagi tahu Ustaz, ada 3 peristiwa yang berlaku. Yang pertama ialah perkahwinan atau kewafatan Zainab. Yang kedua adalah perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hindun ataupun Ummu Salamah. Yang ketiga ialah kelahiran Husin. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang mana yang peristiwa yang pertama ialah kewafatan Zainab binti Khuzaimah. Okey, kewafatan Zainab binti Khuzaimah, yang mana Zainab berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Zainab berusia 30 tahun. Okey, tengok pada yang berwarna merah yang depan skrin ataupun dekat PDF yang Ustaz bagi tersebut. Ada berwarna merah, yang mana Zainab berusia 30 tahun. Pada ketika Zainab berusia 30 tahun, maka Zainab pun berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam perkahwinan tersebut hanya 8 bulan sahaja. Okey, hanya 8 bulan sahaja Zainab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Zainab telah meninggal ataupun telah wafat pada tahun keempat Hijrah. Okey, jadi di sini murid-murid sebagai kesimpulan untuk murid-murid mudah faham ialah Zainab, okey, Zainab binti Khuzaimah ini berkahwin dengan Rasulullah ketika beliau berusia 30 tahun. Okey, ketika berusia 30 tahun dan hanya bersama Rasulullah selama 8 bulan. Kerana apa? Kerana beliau telah wafat pada tahun keempat Hijrah. Okey, boleh faham? Kita tengok semasa hidup. Semasa hidup Zainab ini, semasa hidup Zainab binti Khuzaimah ini. Okey, yang mana beliau ini terkenal dengan sifat pemurah. Kita lihat pada tulisan berwarna merah. Beliau terkenal dengan sifat pemurah dan juga mempunyai budi pekerti yang sangat mulia. Okey, yang mana semasa hidup Zainab binti Khuzaimah ini seorang yang mempunyai sifat pemurah dan budi pekerti yang sangat mulia. Dan selain daripada itu,
Zainab binti Khuzaimah ini juga seorang yang mempunyai sifat belas kasihan yang paling luar biasa. Okey, Zainab binti Khuzaimah ini, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai sifat belas kasihan yang paling luar biasa. Okey, terhadap golongan fakir miskin, terhadap golongan orang fakir miskin, sehinggakan Zainab binti Khuzaimah ini diberi gelaran sebagai Ummul Masakin. Sehinggakan Zainab ini diberi gelaran sebagai Ummul Masakin, yang bermaksud ibu orang-orang miskin, disebabkan sifat belas kasihan yang sangat luar biasa terhadap orang fakir miskin. Okey, boleh faham peristiwa yang pertama? Okey, kita beralih kepada peristiwa yang kedua pula. Okey, untuk peristiwa yang kedua ini ialah perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hindun binti Abi Umayyah ataupun Ummu Salamah. Okey, yang mana Ummu Salamah ini merupakan seorang ibu tunggal yang mempunyai 4 orang anak. Okay. Ummu Salamah seorang ibu tunggal mempunyai 4 orang anak, yang mana setelah kewafatan suaminya, Ummu Salamah ataupun Hindun ini telah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita lihat dekat sini, suaminya itu seorang yang sangat berjasa kepada Islam dan memperjuangkan Islam. Okey, disebabkan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Ummu Salamah ataupun Hindun ini. Dan untuk pengetahuan murid-murid juga, Ummu Salamah ini juga telah meninggal dunia, telah wafat pada bulan Syawal tahun ke-20 Hijrah. Okey, tahun 20 Hijrah. Yang mana Ummu Salamah telah wafat, telah meninggal dunia pada bulan Syawal tahun ke-20 Hijrah. Okey, murid-murid semua, sebelum Ustaz terlupa, kedua-dua ini Zainab binti Khuzaimah dengan Hindun binti Abi Umayyah ataupun Ummu Salamah ini dikebumikan di tempat yang sama, iaitu di perkuburan Baqi, di perkuburan Baqi. Ummu Salamah dan juga Zainab dikebumikan di tempat yang sama, di perkuburan Baqi. Dan peristiwa yang terakhir ialah kelahiran Husin bin Sayyidina Ali. Okey, setelah perkahwinan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, setelah perkahwinan Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali, maka pada tahun ke-4 Hijrah lahirlah Husin ini. Lahirlah Husin ini. Jadi inilah 3 peristiwa yang berlaku pada tahun ke-4 Hijrah, iaitu yang pertama kewafatan Zainab binti Khuzaimah, yang kedua perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hindun binti Abi Umayyah ataupun Ummu Salamah, dan yang ketiga ialah kelahiran Husin bin Sayyidina Ali. Okey, jelas dan faham setakat ini? Sekiranya ada apa-apa yang murid kurang jelas dan kurang faham, murid-murid, insya-Allah kelas yang akan datang, bila mana Ustaz buat kelas yang akan datang, murid-murid boleh tanya, Ustaz, okey murid-murid, kelas sampai di sini saja, tapi Ustaz lupa nak bagi tahu ni. Jangan lupa ada latihan yang perlu dibuat dalam buku teks muka surat 73. Latihan 1, buku teks muka surat 73. Salin latihan tersebut dalam buku tulis, dan kemudian setelah selesai menjawab,
hantar melalui Google Classroom. Okey, murid-murid, sampai jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.